Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fizul Rahman dan merupakan Ketua Kampunan. Pada hari ini kami akan membentangkan satu kajian tentang permainan tradisional Malaysia dan juga beberapa buah negara lain. Pembentangan ini bertujuan untuk memperkenalkan permainan tradisi Malaysia serta permainan tradisi daripada negara asal ahli kemerdekaan. Saya akan memulakan dengan permainan tradisi Malaysia, kemudian ahli kumpulan lain akan membentangkan permainan tradisi masing-masing. Pembentangan ini akan ditutup dengan kesimpulan ringkas. Jom seterusnya saya akan membentangkan permainan tradisi Malaysia, iaitu Wow atau layang-layang. Wow atau layang-layang ialah permainan tradisi yang terkenal di Malaysia dan juga dikenali di Brunei Darussalam. Permainan ini dimainkan di kawasan tanah lapang seperti kampung, sawah ataupun pantai. Dan perkataan wow ini dipercayai berasal daripada bunyi yang terhasil apabila wow diterbangkan di udara. Wow bukan sahaja permainan tetapi juga satu bentuk seni tradisi. Ia dihias dengan corak cantik seperti bunga dan bulan. Antara jenis wow yang terkenal di Malaysia ialah wow bulat. Dan di Brunei pula permainan ini dikenali sebagai layang-layang tradisi dan sering dimainkan semasa acara kebudayaan. Untuk memulakan permainan perlu mencari kawasan yang luas dan terbuka. Seorang pemain memegang wow dan seorang lagi akan memegang tali. Apabila angin sesuai, iaitu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah, wow akan diangkat dan tali ditarik perlahan-lahan sehingga wow naik ke udara. Cara bermain wow ialah dengan mengawal tali mengikut arah dan kekuatan angin supaya wow kekal stabil dan tidak jatuh. Walaupun nampak mudah, tetapi permainan ini memerlukan kemahiran, kesabaran dan tumpuan. Dengan akhir kata, pemain wow bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga menunjukkan kreativiti dan identiti budaya masyarakat Melayu. Oleh itu, permainan tradisi seperti wow perlu terus dipelihara supaya tidak dilupakan oleh generasi muda yang akan datang. Hai, nama saya Lani. Saya akan membentangkan permainan tradisional populer di Indonesia bernama lompat karet. Lompat karet dimainkan oleh kanak-kanak di halaman rumah atau sekolah. Diperbuat daripada gelang getah yang disambung panjang. Lompat karet melatih ketangkasan, keseimbangan, dan kekuatan kaki. Nama lompat karet diambil daripada tali getah atau karet yang digunakan. Permainan ini dikenali di berbagai daerah dengan cara bermain yang sedikit berbeza. Biasanya dimainkan secara berkumpulan 3 orang atau lebih. Cara permainan dimulakan. 2 pemain memegang tali di ujung kiri dan kanan, bermula dengan tali di paras rendah atau bokolali. Pemain mesti melompat tanpa menyentuh tali. Jika gagal, giliran berpindah kepada pemain lain. Pemenang ialah pemenang yang berjaya di tahap paling tinggi. Lompat karet melatih koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan badan, menggalakkan kerja berpasukan dan komunikasi, mendidik kesabaran dan semangat berdaya saing secara sehat, menggambarkan kesederhanaan dan kreativiti masyarakat Indonesia, wajar dilestarikan sebagai budaya internasional. Nama saya Maddie dan permainan tradisional dari Australia ialah AFL. Asal-usul. Permainan pertama telah dimainkan pada tahun 1858. Dari segi sejarah, AFL hanya dimainkan oleh kanak-kanak lelaki dan lelaki. Tetapi pada tahun 2017, AFLW telah mendirikan untuk perempuan pemain yang dibayar. Cara permainan dimulakan. Kedua-dua ketua pasukan lembungin duit shilling membuat keputusan hujung parang yang mana untuk memulakan permainan. Pengadu memulakan permainan dengan melenturkan bola di bulatan tengah. Kemudian pemain dari setiap pasukan cuba mendapatkan bola terlebih dahulu. Cara bermain.
Setiap pasukan terdiri daripada 18 pemain. Anda boleh melantun, menendang atau menggantar bola dengan tangan. Untuk mendapatkan gol bola perlu masuk di antara dua tiang gol yang tinggi. Gol ialah 6 mata. Pasukan yang mempunyai mata terbanyak pada akhir permainan menang. Nilai dan kepentingan. Suka adalah sebahagian besar budaya Australia dan AFL ialah permainan tradisional yang penting dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih. Halo, nama saya Feng Siyuan, saya dari China. Hari ini saya akan memperkenalkan cuju asal-usul. Cuju ialah bentuk bola sepak tertua, dicipta lebih 2000 tahun yang lalu di China. Pada mulanya bermula sebagai latihan untuk askar bagi meningkatkan kekuatan dan koordinasi. Kemudian ia menjadi sukan popular yang dinikmati oleh orang ramai daripada semua kelas sosial. Cara permainan dimulakan. Permainan ini dimainkan di padang segi 4 tempat yang dipanggil juchang. Sebiji bola kulit diletakkan di tengah. Pengadil memberi isyarat atau melampung bola untuk memulakan perlawanan. Bagaimana permainan dimainkan? Pemain menggunakan kaki, dada, belakang dan bahu mereka untuk mengawal bola. Tangan tidak dibenarkan. Maklumatnya adalah untuk menyepak bola ke dalam jaring atau di antara tiang. Dua versi utama, Zuqiu, sepak bola melalui lubang kecil di jaring tinggi. Paida, pastikan bola berada di udara tanpa membiarkannya jatuh. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Zhao Lingshen. Hari ini saya akan menerangkan tentang buku gasing ais, permainan tradisional dari Cina. Gasing ais sangat populer di kawasan utara Cina, seperti Beijing. Ia biasanya dimainkan di atas sungai atau tasik yang beku semasa musim sejuk. Nama gasing ais ini berasal dari bentuk gasing itu sendiri dan tempat ia dimainkan, yaitu di atas ais. Peralatan utama ialah gasing ais dan cangkuk. Kita guna cangkuk untuk memukul gasing supaya ia terus berputar. Cara main pada tarik cangkuk pada gasing dan tarik kotak untuk mudah. Objektifnya sangat mudah. Siapa paling lambat berputar ialah pemenang. Apabila gasing perlahan, kita perlunya untuk tekan dan berlanjut. Itu sahaja penerangan ringkas saya tentang buku gasing ais. Terima kasih. Kali ini saya akan membentangkan tajuk saya yang bertajuk Tanggung. Tanggung permainan tradisional yang sangat popular dengan sejarah 2000 tahun. Lama-lama katabel secara beransur-ansur berkembang menjadi satu bentuk hiburan. Semasa dinasti Han, permainan ini dinikmati oleh orang ramai di istana, diraja dan di kalangan rakyat biasa. Permainan ini amat popular di kalangan anak-anak. Orang dewasa juga kadang-kadang bermain untuk berseronok, meluangkan sikap santai terhadap kehidupan dan menunjukkan semangat mereka terhadap permainan.
Semoga permainan sebegini dapat menjadi ikon budaya yang sentiasa digemari. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan dan cikgu nama saya Zhang Dongjie. Tajuk saya hari ini ialah lawan cengklik. Ini adalah permainan tradisi Cina yang sangat unik dan istimewa. Mari kita lihat seleranya. Permainan ini sudah ada 1000 tahun. Ia bermula masa dinasti Tang, masa dinasti Song. Ia jadi sangat popular. Kita mesti cari cengklik, jantan yang kuat dan sehat. Kita boleh makan nasi dan timun. Cengklik mesti kuat. Sekarang cara bermain. 2 cengklik masuk ke bekas belat. Pemain guna bak kecil. Kalau musuh lari, kita menang. Permainan ini ajar kita sabar. Ia juga tunjukkan hubungan baik antara manusia dan alam. Kita mesti sayang alam. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera semua. Nama saya Li Fengyiqing dari China. Hari ini saya membentangkan boping, permainan dadu tradisional dari Fujian. Permainan ini wujud sejak dinasti Ming dan Qing. Ia dimainkan semasa festival pertengahan musim duru. Tujuannya untuk merayakan musim meruai dan menyatukan keluarga. Seterusnya, cara bermain. Kita perlu 6 pemain dan 6 dadu. Pemain berempat, dadu bergiri-giri untuk mendapat gelaran. Kombinasi dadu menentukan pemenang seperti状元. Gelaran ini terkait dengan sistem peperiksaan kuno Cina. Nilai utamanya ialah mengeratkan hubungan komuniti. Sekian sahaja, terima kasih. Nama saya Ayan Nawes. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu permainan tradisi Jepun, iaitu kendama. Kendama ialah permainan dengan satu bola yang ada lubang, 3 cawan yang berbeza saiz dan 1 batang kayu. Kita bermain dengan menggerakkan bola dan cuba beberapa teknik mudah. Permainan ini sebenarnya datang dari Eropah. Permainan bola dan cawan terkenal di sana dan sampai ke Jepun pada tahun 1777. Pada masa itu, orang dewasa bermain ketika minum air. Sebelum bermain, kita perlu adu kendama. Kita boleh beli di kedai permainan atau secara dalam talian. Tempat bermain mesti selama supaya bola tidak terkena orang lain. Kita pegang kendama dengan kuat dan buka kaki sebelah bahu. Cara bermain juga mudah. Kita angkat bola ke udara dan cuba letak bola di salah satu cawan. Ada juga teknik yang menggunakan hujung batang untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Untuk bermain dengan baik, kita perlu guna tangan dan lutut secara seimbang. Satu teknik yang terkenal ialah Sekai Isu atau World Tour. Dalam teknik ini, bola perlu diletakkan pada 3 cawan satu demi satu dan akhir sekali pada hujung batang. Jika bola jatuh, teknik itu gagal. Jika berjaya, kita rasa sangat gembira. Kendama juga baik untuk kesihatan. Ia seperti senaman ringan, hampir sama dengan berjalan kaki. Pergerakan lutut membantu fleksibiliti dan pergerakan tangan
membantu otak lebih aktif. Secara ringkas, kendama ialah permainan Jepun dan baik untuk tubuh dan minda. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Sevara. Pada hari ini, saya akan membintangkan salah satu permainan tradisional Uzbekistan, iaitu Arqon Tortish atau tarik tali. Tarik tali ialah permainan tradisional yang terkenal di Uzbekistan dan telah dimainkan sejak zaman dahulu. Permainan ini biasanya diadakan semasa perayaan Nowruz, majlis perkahwinan, serta acara sekolah dan komuniti. Ia melambangkan kekuatan fizikal, kerjasama dan semangat bersatu dalam masyarakat. Untuk memulakan permainan, seutas tali yang panjang dan kuat digunakan. Tinggan tanda diletakkan di bahagian tinggal. Dua pasukan biasanya terdiri daripada 5 hingga 10 orang. Berdiri di kedua-dua hujung tali. Permainan bermula apabila Bengadil menyiap wisil. Cara bermainnya kelihatan mudah, tetapi memerlukan kekuatan dan kerjasama berpasukan. Pasukan yang berjaya menarik lawan melepasi garisan tinggal akan menjadi pemenang. Sebagai kesimpulan permainan, tarik tali bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga membantu meninggalkan warisan budaya Uzbekistan dalam kalangan generasi muda. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, pembentangan ini telah membincangkan pelbagai jenis permainan tradisional dari Malaysia dan juga beberapa buah negara yang lain. Permainan tradisional bukan sahaja mencerminkan budaya, nilai-nilai dan identiti masyarakat setiap negara. Melalui pembentangan ini, kita dapat memahami kepentingan memelihara permainan tradisional agar warisan budaya ini tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang. Dengan akhir kata, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah dan rakan-rakan atas perhatian dan sokongan sepanjang pembentangan ini.